Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Hasmadi Hassan dan rakan-rakan sekalian. Nama saya ialah Lee Sin Yi dan matrik ID saya ialah RC21192. Tajuk yang akan saya bentangkan hari ini ialah konsep keetika dan peradaban yang berkenaan dengan zaman prasejarah. Zaman prasejarah ialah zaman manusia masih belum mengenali sistem tulisan. Kajian terhadap zaman prasejarah dan budayanya dijalankan oleh ahli arkeologi. Terdapat 4 tahap utama dalam zaman prasejarah, iaitu zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Logam dan zaman Neolitik. Pada zaman Paleolitik dan zaman Mesolitik, manusia hidup secara nomad, iaitu berpindah randah. Mereka tinggal sama ada di kawasan tepi tasik, tepi sungai atau di dalam gua dan hidup dalam kelompok keluarga atau secara berkumpulan. Mereka menjara hidup dengan memungut hasil hutan, memburu binatang dan menangkap ikan. Alat-alat batu ciptaan mereka lebih mengutamakan fungsi daripada nilai estetika atau seni. Zaman Mesolitik dikenali sebagai zaman batu pertengahan dan zaman Haubinhian. Kehidupan masyarakat ini masih berkisar pada kegiatan sara diri. Masyarakat tersebut bermula kegiatan membentuk batu jadi alatan keperluan dan senjata. Mereka juga bermula kegiatan pertanian, penternakan, perdagangan awal dan perhubungan dengan kawasan lain. Ini ialah gambar kapak batu zaman Paleolitik. Ini pula ialah gambar kapak batu zaman Mesolitik. Pada zaman Neolitik pula, manusia mula hidup menetap dalam kelompok yang besar, iaitu masyarakat. Mereka menjara diri dengan bercocok tanam dan menternak binatang. Zaman Neolitik juga memperlihatkan ciri baharu dalam kehidupan. Misalnya, penciptaan alatan baharu batu yang telah dilicinkan serta mempunyai pelbagai fungsi dan juga bahan tembikar. Kehidupan bermasyarakat telah mewujudkan pembahagian tugas atau pengkhususan kerja kerana mereka mempunyai lebih banyak masa untuk menghasilkan artifak yang lebih baik. Akhirnya, muncul individu yang berjaya memikirkan cara untuk melebur logam di sesetengah pertempatan masyarakat Neolitik pada peringkat akhir zaman tersebut. Kehidupan menetap dan keupayaan menghasilkan bahan makanan melebihi keperluan telah melahirkan sistem pertukaran barang yang dikenali sebagai sistem barter. Selain sistem barter, pertukaran barang dagangan juga melibatkan cangkerang siput gerus atau kauri sebagai nilai tukaran dagangan. Kejayaan mencipta dan menghasilkan bahan daripada logam telah melahirkan zaman logam. Zaman logam terbahagi kepada dua, iaitu zaman gangsa dan zaman besi. Penggunaan alat daripada logam khususnya besi telah menyebabkan manusia pada zaman ini berjaya mereka cipta perahu dan rumah. Dengan perahu, manusia dapat meneroka lautan dan meningkatkan kegiatan perdagangan maritim. Perdagangan ini bermula dari dalam kalangan masyarakat pesisir di kawasan yang berdekatan dan kemudian berkembang ke masyarakat yang jauh. Pada zaman logam, manusia telah mengetahui cara mengemumikan mayat dengan iringan bekal kubur seperti tembikar, makanan, alatan besi dan sebagainya. Pada zaman itu, di sesetengah kawasan telah muncul pertempatan besar dan kota pertahanan. Pertempatan besar ini kemudiannya telah berkembang menjadi bandar atau kota. Contohnya dua buah bandar purba, iaitu Jericho di Jordan dan Çatalhöyük di Turki. Ini ialah gambar kauri. Ini ialah gambar kapak gangsa pada zaman gangsa. Ini pula ialah alatan besi. Ini ialah gambar cincin batu zaman Neolitik. Ini ialah kapak batu zaman Neolitik. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fazrul Azham bin Muhammad Fauzi, RC21205.
Saya akan sambung dalam bab 2 konsep etika dan peradaban, iaitu zaman protosejarah. Jadi zaman protosejarah adalah secara ringkasnya adalah zaman di mana masyarakatnya sudah mengenalai tulisan dalam bentuk askara kuno seperti askara India Selatan, Pali, Pallava dan Kawi, dan ditulis dalam bahasa kuno seperti Sanskrit, Melayu kuno dan lain-lain. Zaman protosejarah bermula sejak awal abad Masihi sehinggalah ketika Melaka dibuka oleh para meswara. Zaman protosejarah juga bertitik tolak melalui kewujudan kerajaan Melayu kuno dan kerajaan purba seperti Langkasuka, Kedah Tua, Gangga Negara, Cihtu, Loyue dan Tantan. Pada zaman protosejarah juga, penggunaan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa lingua franca ataupun bahasa perantaraan antara pedagang-pedagang di Selat Melayu Melaka. Terdapat juga sistem politik tradisi seperti sistem pembesar empat lipatan, sistem jemaah menteri, sistem penaung dan dinaung. Pada zaman ini juga terwujud sistem sosial seperti golongan pemerintah dan golongan diperintah, dan juga terdapat sistem ekonomi sara diri yang diamalkan oleh masyarakat pada zaman ini. Dan gambar di bawah menunjukkan sistem sosial, iaitu kelas atasan, kelas bawahan, di mana kelas atasan adalah golongan pemerintah dan kelas bawahan adalah golongan yang diperintah. Dan ini pula susun lapis sistem pembesar empat lipatan semasa Kesultanan Melayu Melaka. Dan seterusnya adalah sorotan perkembangan zaman awal. Kita akan mulakan perkembangan zaman ini melalui pengenalan alam Melayu. Jadi, alam Melayu adalah sebuah rantau politik dan ekonomi yang sangat strategik sejak zaman prasejarah lagi. Kedudukan geografi alam Melayu yang disebut juga sebagai Nusantara yang berada di tengah-tengah kawasan tamadun awal manusia telah menjadikan rantau ini sangat penting. Ketika membahaskan konsep Melayu Raya, Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengatakan seluruh gugusan kepulauan Melayu termasuk Tanah Melayu, Indonesia dan Filipina adalah daerah Melayu. Daerah-daerah ini terpisah hari ini kerana dipecahkan oleh penjajah barat. Kedudukan alam Melayu yang berada di laluan ekonomi yang utama iaitu Selat Melaka, Selat Sunda dan Laut Cina Selatan telah membolehkan komunikasi perdagangan antarabangsa yang lebih cekap berlaku berbanding laluan sautera yang merentasi Siberia yang sangat mencabar. Disebabkan kedudukan strategik ini, muncul bandar-bandar pelabuhan sepanjang pesisirnya yang kemudian membentuk kerajaan-kerajaan kota sebelum menjadi empayar-empayar yang besar. Kemunculan kerajaan Melayu Funan pada tahun 668 sehingga 628 Masihi, kerajaan Sriwijaya pada 600 sehingga 1100 Masihi, kerajaan Majapahit 1293 sehingga 1498 Masihi, dan Melaka pada 1400 sehingga 1511 Masihi adalah gambaran bagaimana bangsa Melayu menjadi sebuah bangsa dan tamadun yang mempunyai empayar besar yang menguasai laluan ekonomi Timur Barat sehingga abad ke-16 Masihi. Jadi pada carta ini kita boleh melihat pada kurun pertama sehingga kurun 6 Masihi, kerajaan Funan muncul sebagai sebuah kuasa terkuat di rantau Asia Tenggara. Seterusnya, kurun ke-7 sehingga kurun ke-11, kerajaan Sriwijaya berjaya mengambil alih peranan kerajaan Funan sebagai kuasa politik yang terkuat. Menurut itu, pada kurun ke-13, kerajaan Majapahit pula muncul sebagai kuasa terkuat pada kurun ke-13 Masihi selepas kejatuhan kerajaan Singasari di Jawa semasa pemerintahan Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Seterusnya pada 1500 Masihi, kegemilangan Empayar Majapahit ini berakhir dengan kemunculan Kesultanan Demak, dan akhir sekali pada 1511 Masihi, kejatuhan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka membawa kepada kemunculan kerajaan Johor Riau atau Melayu Riau sebagai kerajaan terkuat di gugusan Kepulauan Melayu. Sekian, terima kasih.
Selamat pagi, nama saya Nik Alia Natasha dan matriks ID saya ialah RC21139. Hari ini saya akan membentangkan tentang zaman pensejarahan. Zaman pensejarahan bermula dengan Kesultanan Melayu Melaka. Para mesyuarah memilih untuk mewujudkan kerajaan di Melaka sekitar awal abad ke-5 kerana beliau melihat potensi lokasi itu berdasarkan kelebihan geografinya. Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka merupakan karya-karya yang memaparkan sejarah undang-undang di Melaka yang menjadi amalan masyarakat Melayu pada zaman tersebut. Pusat Tumpuan Perdagangan merupakan nama yang diberi kepada Melaka kerana ia berjaya menarik minat para saudagar dari benua asing seperti India, China dan Timur Tengah. Dari sini bermulalah penyebaran peradaban asing di tanah Melayu. Selain itu, Melaka dikenali oleh kerana sistem pembesar 4 lipatan. Sistem ini dikenali sebagai sistem yang paling tersusun di mana setiap pembesar diberikan tugasan dan tanggungjawab tertentu untuk melicinkan pentadbiran. Pengaruh peradaban Asia India. Ia bermula apabila India dan Asia Tenggara menjalinkan hubungan pada abad ke-2 Masihi. Penyebaran agama Buddha dan Hindu meningkatkan hubungan komersial dan budaya antara India dan Asia Tenggara. Sumbangan tamadun India yang pertama ialah seni bina. Seni bina tamadun India banyak dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Contoh yang baik ialah reka bentuk kompleks kuil di Gua Ajanta berserta dengan Gua Ellora. Contoh lain termasuklah Candi Borobudur dan Angkor Wat. Selain itu, dari segi sains dan teknologi, ahli matematik India mengetahui konsep geometri. Mereka memperkenalkan sistem nombor yang dikenali sebagai angka Brahmin dan angka Kharosti. Selain itu, mereka menunjukkan pengetahuan astronomi yang jelas dalam Rig Veda. Tamadun India juga berjaya mencipta batu bata melalui pembakaran bersuhu tinggi. Seterusnya, agama Hindu dan Buddha. India adalah tempat asal di mana agama Hindu dan Buddha mula berkembang sehingga akhirnya menjadi sebahagian daripada masyarakat hari ini. Seterusnya, yoga. Budaya India adalah yang pertama memperkenalkan yoga ke seluruh dunia. Yoga digunakan untuk meningkatkan kesihatan, membina badan yang kuat dan sebagainya. Seterusnya, bahasa dan kesusasteraan. Sanskrit dan Tamil adalah contoh sumbangan tamadun India terhadap bahasa dan kesusasteraan. Penemuan prasasti Talang Tua atau kedudukan bukit merupakan menyokong penegasan ini. Ini merupakan Talang Tua. Seterusnya, falsafah. Falsafah wujud dalam dua aliran pemikiran. Kumpulan yang menyokong penggunaan kitab Veda dan kumpulan yang menolak penggunaan kitab Veda. Seterusnya, ekonomi. Dari aspek ekonomi, tamadun India telah menyumbang kepada ekonomi dengan memperkenalkan penggunaan mata wang sejak zaman Gupta. Pengaruh peradaban India ke atas kebudayaan masyarakat Melayu boleh dibahagikan kepada 7 aspek penting, iaitu institusi pemerintahan beraja, pembentukan undang-undang berdasarkan karya-karya keagamaan, adat istiadat, bahasa, kesusasteraan, kesenian dan akhirnya kepercayaan. Pengaruh peradaban Asia kedua ialah China. Ia bermula apabila Sun Quan melawat Funan dan bangsa-bangsa Melayu lain di semenanjung Tanah Melayu dan Kepulauan Melayu semasa pemerintahannya bagi menjalinkan hubungan diplomatik. Sumbangan China. Yang pertama ialah seni bina. Teknologi pembinaan seperti yang digunakan dalam pembinaan tembok besar China adalah warisan yang dihormati dan dihargai. Teknik pembuatan kertas dan tembikar juga diwarisi oleh budaya China. Kedua ialah mercun. Mercun dicipta pada zaman dinasti Tang.
ia digunakan untuk menyambut apa-apa perayaan, kadang-kala ia digunakan dalam peperangan. Zaman pensejarahan, pengaruh peradaban Asia di China. Yang ketiga ialah kompas. Tamadun Cina mencipta kompas pertama untuk tujuan keagamaan. Ia diperbuat daripada beberapa komponen asas seperti kayu dan sudu magnet. Seterusnya, sastra. Dokumen sejarah dalam bentuk ensiklopedia, akaun perjalanan dan maklumat geografi telah ditinggalkan oleh tamadun Cina dan boleh digunakan sebagai sumber sejarah. Seterusnya, Confucianism dan Taoism. Budaya Cina merupakan tempat lahirnya dua doktrin besar dunia, iaitu Confucianism dan Taoism. Pengaruh peradaban Cina ke atas kebudayaan masyarakat Melayu boleh dibahagikan kepada 6 perkara. Serapan perkataan Cina ke dalam bahasa Melayu, kewujudan komuniti baba dan nyonya, Cina peranakan, adat, sifat kekeluargaan, beserta pakaian, makanan dan pakaian. Pengaruh peradaban Asia Timur Tengah. Titik permulaan, Melaka menjadi pusat kebudayaan Melayu Islam dan penyebaran agama Islam di seluruh kepulauan Melayu. Peradaban Melayu menggabungkan ciri-ciri dan tradisi daripada tamadun Islam sehingga membawa kepada penubuhan pusat tamadun Melayu Islam bertaraf dunia. Pengaruh Timur Tengah. Yang pertama, cara hidup. Masyarakat Melayu Islam menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai panduan hidup. Agama dan kepercayaan. Ramai yang mula menganut agama Islam. Yang ketiga, kebudayaan dan kesenian. Seni lebih tertumpu kepada penggambaran corak dan kaligrafi Arab dan bukan figura manusia atau haiwan. Keempat, sistem pendidikan. Sistem pendidikan terdiri daripada dua bahagian, iaitu ilmu intelek dan pemahaman rohani. Yang kelima, sistem ekonomi. Kebebasan individu, kebebasan peribadi, pemilikan dan perusahaan persendirian adalah semua matlamat sistem ekonomi Islam yang turut menjadi matlamat masyarakat Melayu Islam. Yang keenam, sistem perundangan. Syariah bertindak sebagai kod kehidupan yang dipatuhi oleh masyarakat Melayu Islam, termasuk solat, puasa dan derma kepada fakir miskin. Yang ketujuh, sistem pemerintahan. Pemimpin dianggap menegakkan keadilan jika mereka mempromosikan kepentingan awam seperti yang ditakrifkan melalui syura. Pengaruh peradaban Barat Portugis. Portugis tiba dengan tujuan untuk menguasai perdagangan sambil menyebarkan pengaruh Kristian. Perubahan masyarakat Serani merupakan hasil utama penjajahan Portugis. Mereka wujud hasil daripada perkahwinan campur antara tentera Portugis dan orang asli pada abad ke-16. Sistem tulisan Rumi mula diperkenalkan. Ini membawa kepada penciptaan perkataan Melayu yang berasal daripada bahasa Portugis. Pengaruh peradaban Barat Belanda. Belanda menjajah tanah Melayu dalam usaha mengawal perdagangan kain India dan perdagangan biji timah negeri-negeri Melayu. Belanda menggunakan kaedah sekatan untuk memaksa kapal perdagangan berdagang di Betawi. Sebahagian besar peradaban Melayu tidak terjejas oleh penjajahan Belanda. Seterusnya, penjajahan Inggeris. 1786, Francis Drake memajak Pulau Pinang daripada Sultan Abdullah Mukarram Shah. 1819, Stamford Raffles membina sebuah pos di hujung selatan semenanjung Tanah Melayu. 1824, Perjanjian Inggeris-Belanda disahkan oleh UK. Tujuan perjanjian ini adalah untuk mengesahkan pendudukan British di Tanah Melayu. 1826, Perjanjian Brunei ditandatangani antara England dan Siam. Perjanjian ini mengakui tuntutan Siam ke atas 5 negeri Melayu Utara. Pada tahun yang sama, Singapura, Pulau Pinang dan Melaka disatukan di bawah negeri-negeri Selat. 1841, Brooke ditawarkan jawatan Governor Sarawak.
1874, Perjanjian Pangkur 1874 ditandatangani antara Great Britain dan Sultan Perak. Perjanjian ini meluluskan penguasaan British terhadap Raja-Raja Melayu dan membuka jalan kepada imperialisme British di Tanah Melayu. 1875, Brunei menyerahkan Sabah kepada British. 1888, Sultan Ahmad yang merupakan Sultan Pahang menandatangani surat kepada British memohon perlindungan untuk negeri Pahang. Campur tangan British di Pahang bermula akibat surat ini dan John P. Roger dinamakan Residen British di negeri Pahang. 1896, negeri-negeri Melayu bersekutu dibentuk. 1909, Siam menandatangani Perjanjian Bangkok. Negeri-negeri Melayu berkecuali ditubuhkan. 1914, Johor menerima penasihat British yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naiman Naim bin Ahmad Khairi. Student ID saya RC21140. Hari ini saya akan bentangkan tentang bab 2 iaitu konsep etika dan konsep peradaban. Baiklah, saya akan membentangkan konsep etika dan peradaban. Langkah-langkah untuk memahami pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban di Malaysia. Pertama, memahami peradaban yang ada, pengaruh-pengaruhnya dan perubahan yang berlaku di persekitaran Aram Melayu, Nusantara dan khususnya di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Kedua, mengkaji pengaruh-pengaruh peradaban dari luar peradaban alam Melayu. Ketiga, ada proses pertemuan dan pergaulan antara peradaban sudah berlaku atau masih berlaku dengan terbinanya hari ini dengan sistem kapitalis dunia, globalisasi dan dipacukan pula oleh dunia digital. Konsep etika dikaji dari sudut pertama, sejarah pemikiran Eropah daripada zaman sebelum, semasa dan selepas Enlightenment. Kedua, perspektif agama dan kepercayaan. Ketiga, kolonialisme dan pasca kolonialisme. Sejarah pemikiran Eropah daripada zaman sebelum, semasa dan selepas Enlightenment. Industri 1.0 pada abad ke-18, penggunaan enjin warp untuk menggerakkan peralatan pengeluaran mekanikal. Industri 2.0 iaitu pada abad ke-19, pengeluaran besar-besaran melibatkan tenaga, buruh dan elektrik. Industri 3.0 iaitu pada abad ke-20, pengeluaran automatik menggunakan elektrik dan IT. Industri 4.0 iaitu pada abad ke-21, pengeluaran pintar digabungkan dengan IoT, teknologi awan dan data besar. Manakala Enlightenment iaitu zaman pencerahan menceritakan tentang reformasi gereja, kedua, tamatnya kuasa agama, ketiga, pemisahan agama daripada politik. Revolusi Perancis, French Revolution, menceritakan tentang pertama, sistem beraja digantikan dengan republik, kedua, liberty, kebebasan, ketiga, equality, kesamaan, keempat, fraternity, persaudaraan, kelima, nation, bangsa. Revolusi industri merujuk kepada individualisme, hak asasi, demokrasi, pertanyaan saintifik, pembangunan rasional, legal dan institusional. Daripada perspektif agama dan kepercayaan mengikut kerajaan alam Melayu, Hindu, Chola, Buddha, Sriwijaya dan Majapahit, Islam, Funan, Kalimantan, Indrapura, Melaka, Pasai, Aceh, Patani, Johor, Brunei dan Sulu. Dari sudut kolonial dan pasca kolonial, pertama, Melaka, Pening, Singapura, Perak. Pemisahan agama dari politik, kerajaan memiliki kuasa mentadbir dan menghukum, demokrasi dan undi manakala Sultan mengurus budaya dan agama Islam. Islam hilang peradaban dan menjadi pensyariatan ilmu agama. Pada tahun 1957 hingga 1969, masih penerusan ilmu kolonial dan negeri urus budaya dan agama. Pada tahun 1970, masih wujud ilmu kolonial tetapi kerajaan mula mengarus perdanakan Islam dalam projek modernisasi negara. Yang keempat, pembinaan negara bangsa dalam kalangan Melayu terbina tetapi dalam kalangan bukan Melayu lebih melihat pembangunan negara tanpa bangsa. Konsep peradaban dikaji dari sudut. Pertama, kolonialisme dan pasca kolonialisme. Kedua, timur dan barat. Ketiga, perspektif agama dan kepercayaan. Konsep peradaban merujuk kepada materialisme, individualisme, positivisme, hedonisme. Peradaban di luar alam Melayu. China, dinasti Ming, India, Gujarat,
Arab, Yaman, Hadramaut. Barat, Portugis, Belanda, Inggeris. Manakala Timur, Jepun. Peradaban kontemporari, kacukan dan global village antaranya Timur, iaitu Jepun, Korea, China, Bangladesh, Pakistan, India, Nepal, Uzbekistan, Asian, Indonesia, Vietnam, Myanmar, Thailand, Kemboja, Filipina. Daripada Arab, Mesir, Saudi, Palestin, Syria, Iraq, Yaman, manakala daripada Barat, Inggeris, Amerika, Bosnia, daripada Afrika, Nigeria, Sudan, dan Australia dan New Zealand. Kecaman sosial dan pengurusan superdiversiti berlaku apabila konsep pasca kolonialisme berlapis dengan Melayu Islam, peribumi, etnik Cina dan India Malaysia, kacukan peradaban sedunia kontemporari. Furniver 1948 mengatakan bahawa pertama, hubungan sosial dan politik adalah berdasarkan adat bukan sah. Kedua, autoriti adalah peribadi berdasarkan azam bukan undang-undang. Ketiga, adat dan autoriti adalah berkait rapat dengan agama. Keempat, peraturan sosial tidak bergantung pada undang-undang impersonal dan hak individu tetapi atas autoriti peribadi dan keperluan adat. Kelima, autoriti dan adat menentukan sekatan mereka bukan daripada akal tetapi daripada agama. Keenam, struktur sosial adalah hierarki dan berautoriti iaitu dari atas ke bawah. Furniver 1948 mengatakan masyarakat yang punya kasta sosial tidak kondusif untuk melalui perubahan sosial kerana inisiatif dan kreativiti individu bukanlah fokus utama dinamiknya. 5 dimensi konsep peradaban gabungan Furniver, Westwood dan Posner. Pertama, pemerkasaan individu versus tingkah laku kolektif. Kedua, rasional dan saintifik versus tingkah laku emotif. Ketiga, tingkah laku universalistik versus khusus. Keempat, sistem sosial terbuka versus sistem sosial tertutup. 5, tingkah laku moral versus duniawi. Itu saja untuk konsep peradaban dan konsep etika.